Saya dengar juga kenyataan satu dua orang ini, mereka yang agak celupar, yang mempersoalkan kononnya bahawa apa yang terjadi hari ini adalah agenda yang telah pun di-set up oleh antara Datuk Zahid dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kata tak betul. Bila contohnya Tan Sri Anwar Musa, saya dengar lah dia kata terbuktilah apa yang mahu dirancang oleh mereka, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, maka Datuk Zahid jadi timbalan Perdana Menteri. Inilah perancangan mereka. Maka dalam pilihan raya itu UMNO tidak menang besar, Pakatan Harapan yang menang besar. Itu omelan. Bagi saya menafikan saya. Tak betul. Sepatutnya bayangkanlah bagaimana kalau saat Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agung mencadangkan, menyarankan agar dibentuk satu kerajaan perpaduan antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. Jika itu berlaku, apakah terjadi? Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Nah, ini keadaan tak betul saya. Mereka membuat onar, mereka melanggar, mereka menghancurkan impian dan harapan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Pertuan Agong untuk melihat kestabilan ini, kemudian tuduh pada Zahid. Ini tak betul. Ini kenyataan bagi saya cukup tidak bertanggungjawab. Bila mereka mengatakan ini perancangan dari awal, rancang apa benda? Kalau waktu itu Perikatan Nasional bersetuju, Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin jadi timbalan Perdana Menteri, diadunkan dua parti ini, UMNO kekal sebagai parti pembangkang. Tapi kerana mereka tidak mahu untuk bersama dengan Pakatan Harapan, menjadikan suasana dalam keadaan yang tidak menentu. Sebab waktu itu keadaan tergantung. Bila keadaan tergantung, perlu diselamatkan. Jadi usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi tidak lain tak bukan hanyalah untuk memastikan terbentuknya kerajaan berdasarkan pada prinsip demokrasi, iaitu yang menang tetap yang menang, bukan mengambil yang kalah untuk disokong. Jadi sebab itu berasaskan kepada itu, dengan adanya 30 kursi daripada UMNO Barisan Nasional berserta dengan 82 kursi daripada Parti Pakatan Harapan, membentuk 112 kursi. Bolehlah tubuh kerajaan the simplest, paling simple majority waktu itu. Tapi malangnya saudara, mereka bergandengan, kononnya lah. Ini yang saya cakap terus terang, saya dapat tulisan. Bila orang bercakap tentang Datuk Seri Syamuddin, karenanya mengatakan bahawa kita haruslah setia pada parti. Jadi saya terima soal ni. Di manakah letaknya kesetiaan Datuk Seri Syamuddin ketika beliau tergamak menandatangani surat akuan bersumpah secara sulit menggunakan kapasitinya sebagai ahli parlimen Sembrong yang baru menang pilihan raya ke-15, sedangkan telah pun dipersetujui apa-apa keputusan mesti dibawa melalui Presiden Parti. Tapi dia lebih redha membawa 10 orang lagi itu. Ini kenyataan yang dilapaskan oleh Tuan Guru Haji Hadi Awang. Saudara, macam mana kau nak bercakap soal kesetiaan? Jadi saya katakan kenyataan yang tular dalam media sosial, Syamuddin kata kita mesti setia pada parti, bagi saya porah. Cakap sembang saja. Sepatutnya beliau wajar diambil tindakan, kerana sekali lagi melakukan, saya anggap sebagai onar, membelakangkan parti. Saya melihat bendanya sekarang ni saudara, apa salahnya Barisan Nasional sehingga dikutuk sebegitu rupa? Sebab itu saya harap teman-teman daripada Parti Keadilan khususnya jangan diburukkan Datuk Seri Zahid Hamidi, sebab beliau merupakan antara penyelamat. Kalau tidak ada tertubuhnya kerajaan hari ini, tidak akan jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kerana Tan Sri Muhyiddin matlamatnya nak jadi Perdana Menteri, walaupun dia punya parti cuma dapat minoriti di kalangan majoriti. Dia cuma minor 73 kursi, yang majoritinya adalah ini Pakatan Harapan dapat 82, kumpulan Tan Sri dapat 73, UMNO 30. Tapi bila dua ni tak nak bercantum, UMNO harus membuat keputusan dilakukan oleh Datuk Zahid adalah bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana menyantuni saranan istana. Ini saya kena war-warkan juga.
Walaupun orang kata tiap-tiap malam bercakap, saya kena bercakap sebab ada lagi pihak yang masih menafikan persoalan ini. Yang masih mengatakan Datuk Zahid ini dia sudah pun bercerita dari lama dah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyokong Seri Anwar Ibrahim, hendakkan kerajaan ini kerajaan Pakti Keadilan dan DAP. Mereka tak bersebut pun tentang PBM. Artinya Datuk Zahid ini sudah melanggar prinsip. Dulu kata no PKR, no DAP. Dia tak sebut pun no PBM. Inilah cara mereka melontarkan pandangan politik yang tidak baik. Siapa yang menang majoriti dalam prinsip demokrasi kita sokong. Apatah lagi apabila tuanku menyarankan. Kerana Tan Sri Muhyiddin tak nak. Cuma yang kita hairan kenapa Syamuddin yang hari ini mulalah bercakap soal perpaduan, mula bercakap macam mana nak memperbaiki Barisan Nasional. Kita dalam keadaan begini untuk menghadapi masa depan. UMNO Barisan Nasional ni kena diperbetulkan. Siapa nak perbetulkan? Bagi saya ketiadaan kamu dalam UMNO lebih mudah UMNO diperbetulkan. Saya cakap terus terang. Sebab terbukti di mana letaknya kesetiaan sanggup bersekongkol dengan Tan Sri Muhyiddin yang berada di kalangan orang yang nak membunuh UMNO. Saya hairan. Apakah dia tak terfikir apa yang berlaku pada UMNO dan BN? Kiranya kerajaan hari ini dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin. Apakah dia tak belajar lagi apa yang terjadi pada pemimpin-pemimpin UMNO? Tak ada fikir. Yang matlamat mereka nak mematikan UMNO supaya ahli-ahli UMNO ni dipindah dalam PBM. Ini kena jelas. Saya kena faham. Jadi sebab itu saya berkali-kali menyatakan cukup-cukuplah orang macam Hishamuddin, orang macam Khairi Jamaluddin, orang-orang macam ini bagi saya. Sebab itu saya cuma satu je kerunsingan saya, sebab saya dapat laporan bahawa pejabat Presiden UMNO sekarang ni sudah pun ada rempuhan. Kononnya orang-orang tertentu sudah pun cuba mengelilingi Presiden. Saya berharap Datuk Seri Presiden sentiasa berwaspada, kerana ular-ular sekarang ni sedang mengelilingi Datuk Seri Presiden. Perhati baik-baik orang-orang ini, sejauh mana kejujuran mereka. Saya mahu melihat agar institusi Presiden UMNO ini tidak dicabar, kerana sekali kita melakukan cabaran, maka sekali lagi lah UMNO dalam berantakan. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.